Okay tak okay? So alhamdulillah supply and demand settle, support and resistance settle. So sekarang kita nak tentukan adakah harga tu akan terus pergi kepada supply dan ataupun demand, ataupun bila sampai supply and demand dia akan berpusing balik, dia akan berpatah balik. So fokus, pensel dan buku nota jangan tinggal. Apa yang aku cakap ni korang tulis je. Tak dapat, rewind balik, tulis lagi. Okay, itu cara mudah untuk belajar. Sebab tu dekat sekolah cikgu suruh bawa buku, pensel, pen, semua cukup. Correction tape tak ada, minta kawan. So analysis technical, continuation, reversal, patterns, dan satu lagi adalah swap zone. Okay, nama macam tak pernah dengar je, tapi jangan risau, aku akan tunjuk dan korang akan mudah faham. Alright. So, inilah dia. So, reversal pattern, di mana kita menentukan sama ada benda harga itu akan berbalik arah ataupun tidak. Korang boleh screenshot, korang boleh ikutlah korang nak lukis balik ke apa, lagi bagus korang lukis balik sebab korang akan ingat. Dan lagi bagus kalau korang terus cari dalam market, tapi dia takkan semudah, takkan sesimpel apa yang korang tengok dalam ni lah. Yang sebab tu perlukan apa? Skills, knowledge dan skill dan build experience korang. Alright. So, berbalik arah pergerakan apabila harga memasuki kawasan supply ataupun demand, tunggu untuk mana-mana pattern siap terbentuk. Teruskan dengan konfirmasi breakout pullback entry. Breakout pullback entry ni aku akan tunjuk di next video. Alright. Tapi yang penting korang kena fahamkan pasal pattern ni dahulu. Korang kena tajamkan mata korang, praktikkan mata korang untuk nampak benda ni dalam chart. Dia takkan secantik ini dalam chart. Okay, tak percaya korang pergi tengok. Alright, so jom kita tengok. Ada beberapa, korang tak perlu pun ingat nama-nama dia. Yang common, yang biasa didengar adalah double top, head and shoulders, wedge. Ini aku ambil yang biasa-biasa dengar. Head and shoulders, bearish rising wedge. Korang just ingat wedge sahaja. Macam wedges. Nampak wedges? Nampak wedges? Wedges kat KFC tu, wedges, cheesy wedges, apa wedges tu kan. Triangle, bearish expanding triangle. Okay, so bearish triangle dan wedge ni dia tak banyak beza lah. Cuma wedge ni dia besar di permulaan dan kecil di penghujung, dan triangle ni dia kecil di permulaan dan besar di penghujung. Sama juga dengan double top, head and tak samalah, maksudnya ni semua adalah reversal. Double top, head shoulders, kalau nama dekat bawah double bottom, inverted head and shoulders, macam tu sahaja. Alright, kalau bearish triple top ni double top kan, ini triple top, dia tak banyak beza pun. Okay, cuma triple top ni dia agak risky sebab ini dah kali ketiga touch. Tapi masih boleh diambil ke tak? Nanti aku akan bagi tahu dalam topik breakout pullback entry macam mana kita nak tentukan sama ada pattern itu masih valid ataupun tidak. Alright, so fokus dekat reversal pattern. Kita akan cuba cari dalam market ada ataupun tidak. Okay, okay, jom sekarang kita cuba cari double top dekat mana yang ada ataupun double bottom. Alright, okay, kita pergi dekat, okay, tak apa, kita pergi ke head and shoulders sebab itu aku dah nampak dulu. So dekat sini ada head and shoulders, head and shoulder, head and shoulders, ni and toes, ni and toes, ni and toes. Korang ingat kan lagu tu so simple, head and shoulders. So dekat sini ada satu yang korang boleh nampak. Aku yakin lah kalau korang tak nampak, korang pergi tutup sekejap, korang pergi cuci mata, pergi apa, minum kopi, jangan layan Netflix, layan chart aku ni. So ini adalah head and shoulders. Simple. So kita tahu dekat situ apabila dia masuk kawasan di atas ini, dia kawasan atas ini, kawasan supply, dia akan membuat reversal. Macam mana aku tahu tu kawasan supply? Okey, sekejap. Korang tengok ni Dia tak semestinya supply and demand ni macam aku tunjuk dalam chart sebelum ni. Dia as long as zone tu ada 3 resistance ataupun 3 support,
yang bersentuhan di tempat yang sama, itu dia sudah kita boleh validation sebagai supply and demand. Okay, secara simple sahaja. Alright, so ini adalah kawasan supply 1, 2, 3, 4. Lebih daripada 3 kan? So ini adalah shoulders, head, shoulders. Bila korang nampak ni, okay, korang standby dekat mana untuk entry? Standby dekat kawasan support yang sudah di breakout. Kenapa? Bila ada support, pasti ada resistance. Ini adalah B. So dekat sini ada SBR. Take time. Aku tahu korang macam mana ni? Tadi supply and demand, kata nak pattern, ini SBR pula. Take time. Aku akan masukkan satu persatu. Aku akan tunjuk korang satu persatu, dan kita akan kumpulkan semuanya di penghujung. Contoh macam tadi aku dah tunjuk korang pasal support resistance. Lepas tu support resistance tu ada dalam supply and demand. So sekarang supply and demand and support resistance ada dalam topik continuation and reversal. Aku akan tunjuk korang step by step. So make sure korang tengok video ni step by step. Jangan langkau terus. Alright. So itu adalah pattern untuk head and shoulders. Alright, clear? Okay, cuba tengok seterusnya. Kita cuba cari double top ataupun double bottom yang ada. Okay. Alright, aku sudah nampak. Korang nampak belum? Dah nampak atau belum? Dah nampak atau belum? Okay. Simple as pimple. Bukan pimple lah, tapi simple sahaja. Dekat kawasan ini, aku dah boleh nampak di mana ada. Okey, kawasan ni kawasan ni Okey, kawasan ini cuba bagi tahu aku 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pattern apa? Double top, choco top, ice cream pop. Okey, double top. So simple sangat double top ni. Korang nampak dua puncak yang sama tinggi, itu sudah dipanggil sebagai double top. Okey. So bila dia masuk satu-satu kawasan, ini dikira sebagai kawasan apa? Kawasan supply. Nampak 1, 2, 3, 4. So 4. Jadi dekat sini, macam mana kita nak mencari entry? Kita dah tahu dah double top, ada breakout. Okay, ada breakout double top 2, 1 R1, R2, resistance 1, resistance 2, breakout, tunggu dia pull back, dia akan ambil nearest support yang ada untuk create satu resistance. So dekat sini ada apa? SBR. Simple. Okay, bagus. So dekat sini ada pattern apa? Pattern head and shoulders. Shoulder, head, shoulder. Betul? So ini adalah kawasan supply dia. Okey, macam gitu. So tunggu dia breakout. Macam dalam gambar ini, korang tengok entry dekat kawasan line biru. Macam tadi korang tengok dalam aku punya gambar reversal pattern tu, entry semua dekat kawasan biru, bukan dekat puncak betul-betul. Tunggu dia breakout, pull back, entry. So sabar, breakout pull back entry tu aku akan tunjuk in next video. Kita belajar pasal pattern ni dulu. Okey. So ini adalah kawasan-kawasan. Bila korang nampak dia masuk kawasan ni, dia ada satu kawasan resistance, satu kawasan support. Tunggu dia bentuk mana-mana pattern yang ada. Korang tunggu dia react. Okay, tunggu dia create the patterns. Baru korang ada confirmation untuk entry. So kalau korang tak nampak, korang boleh pergi mencari dekat line chart. Alright. Macam aku cakap, dia takkan secantik macam dalam gambar. Okey, dekat sini tadi kita punya double top dengan HNS. Alright, dekat sini. Ini adalah double top. Ini adalah head, shoulders. Nampak tak? Shoulder, head, double top. Alright. So wedges, macam mana nak cari?
wedges ataupun triangle, dia seakan-akan sama tapi cuma beza pada permulaan dan penghujung dia. Alright. So untuk wedges kita boleh cari dekat kawasan yang mana ada kawasan supply. Okay, contohnya dekat sini ada satu. Nampak cantik ke macam korang tengok tadi dalam gambar? Tak cantik kan? Dekat kawasan sini, ini adalah kawasan supply, kecil di permulaan, kecil, besar di penghujung, besar. So ini dipanggil apa? Triangle. Tapi jangan pening, belajar satu-satu. Fokus dengan double top and shoulder dulu. Wedge and triangle ni fokus untuk nombor 2. Okay, screenshot, cari berapa banyak yang kau boleh dapat. Fokus dekat high time frame, dekat H4 dan H1 kalau korang nak cari pattern. Alright, belajar tengok pattern. Kalau nampak pattern ini, insyaAllah senang. Okay, so next is kita pergi kepada next topic, iaitu continuation. Continuation ni apa? Mengikut arah pergerakan. Apabila harga bergerak ke kawasan supply dan demand, tunggu untuk siap bentuk-bentuk yang ada dalam ni. Salah satu, teruskan dengan konfirmasi, breakout atau entry. Pergerakan apabila harga bergerak ke kawasan, maksudnya dia dah sampai supply tadi, contohnya dia dah create dah shoulder ataupun double top ataupun wedge ataupun triangle. Lepas tu dia nak pergi kepada kawasan demand tu, daripada kawasan supply tu, dia akan create pattern-pattern yang ada ni. Confirm dalam support and resistance tadi pun dah ada dah. Okay, dia akan create untuk pergi kepada next demand. Okay, daripada demand ni dia nak pergi kepada supply, dia akan create balik pattern-pattern ni untuk pergi kepada kawasan supply. Okay, so contohnya macam gini. Daripada harga ni dia naik, dia akan create pattern-pattern yang ada dekat sini, continuation pattern, sampai kawasan supply, dia akan create reversal pattern. Lepas tu dia nak pergi ke kawasan demand, dia akan create continuation pattern, sampai dekat kawasan demand dia akan create reversal pattern, dia akan create continuation pattern sampai kawasan supply. Macam gitulah. Okay, relax, cool down, baca balik pergerakan apabila harga bergerak ke kawasan supply dan demand. Dan ini adalah semua adalah flat pattern, pennant pattern, falling wedge, ascending triangle, symmetrical triangle. Tapi aku tak nak korang terlalu pening. Korang just ingat satu benda yang aku nak tunjuk kejap lagi. Okay, support become resistant dan resistant become support. Okay, so jom. Alright, dekat sini dekat sini apa yang korang boleh nampak? Okay, kita pergi kepada H1 lah, lebih simple. Okay, dekat sini kawasan ini nampak satu, lepas tu dia akan membesar, mengecil, sub. Ini dia panggil apa? Ascending salah, ini dia panggil apa? Descending triangle. Descending triangle. Cuba tengok dalam gambar tadi ataupun gambar yang aku tengah tunjuk ni. Descending triangle, besar di permulaan, kecil di penghujung. Alright, tapi jangan pening. Ingat cakap aku, jangan pening. Korang akan nampak macam descending triangle, macam bearish pennant pattern. Jangan pening dekat situ. Macam bearish rising wedge, macam sama je. Dia sebenarnya simple. Okay, dia kalau gini, okay, korang dah tahu dah. Okay, ni sebenarnya nak turun. Okay, dia sama, cuma besar dekat mana, tinggi dia berapa degree, macam gitu. Tapi korang tak perlu pun ambil tahu semua tu. Yang korang tahu adalah support become resistance, resistance become support. Sini aku tunjuk korang. Okay, tak payah tengok ni. Korang tengok ini adalah pattern apa. Korang tahu dia macam gitu, dia tahu sampai macam tu. Korang tengok dekat sini adalah kawasan support, dan sini dia create satu resistance. So ini adalah support become resistance, SBR. Simple tak? Daripada korang nak ingat semua nama-nama ni dengan apa yang aku tunjuk ni, simple tak? Korang cuma perlukan apa? Satu breakout. Okay, satu breakout. Okay, breakout macam ni. Dia break all the supports. Okay, support 1, 2, S1, S2, S3. Okay, macam itu.
So korang dah tahu dah, bila dia break macam ini, korang dah tahu dah. Dah ada hint dah dekat situ yang dia memang nak turun. Okay, korang tunggu dia breakout. Tunggu dia breakout, become ada satu resistance. So itu dah automatically jadi support become resistance. Simple tak? Continuation pattern ini tak perlu pun korang ingat semua nama-nama dia. Cuma korang perlu ingat bentuk-bentuk dia seakan-akan itu. Sebab dia bentuk-bentuk dia tak lari pun. Cuma semua besar di permulaan, ujung kecil, lepas tu dia cuma tinggi berapa degree, rendah berapa degree, ada yang rata, macam itu saja. So korang tak korang nak ingat boleh, tapi tak perlu pun, supaya korang boleh simpan memori korang untuk benda yang lebih advance. Okay, so simple macam gini, support become resistance. So next, cuba kita cari resistance become support. Okay, ini adalah supply and demand yang besar. Contoh tadi tengok dia nak pergi ke mana. Kawasan supply, ini adalah kawasan demand. Okay, demand. So untuk dia meneruskan perjalanan itu, dia perlu membentuk pattern. Pattern ni memang akan dibentuk. Okay, ini adalah SBR. Cuba kita tengok dekat sini ada apa. Ada apa? Tadi aku dah tunjuk dah. Ini adalah apa? Kawasan resistance. Ini adalah kawasan support. So dia breakout, dia akan membentuk pattern dekat kawasan mana yang lebih detail? Dekat sini. So jom kita pergi dekat kawasan itu, which is itu adalah kawasan apa? Kalau dalam bahasa continuation pattern dia adalah ascending triangle. Okay, so korang tengok dekat sini, dia takkan secantik apa yang korang nampak. Okay, nak try tengok dalam line chart, boleh korang gunakan apa yang MT5 dan MT4 korang dah bagi. Okay, ini daripada kawasan demand nak pergi ke supply. So ini adalah ascending triangle. Okay, besar dan kecil di penghujung, betul? So ini adalah continuation. Dia masuk, tunggu dia breakout, dia pasti ada create satu support. Ini adalah kawasan resistance. Tunggu dia patah balik sikit sahaja dan dia akan pergi. Aku akan ajar korang macam mana nak ambil harga tu dengan lebih precise. Tunggu for next video. So itu saja untuk continuation. Next adalah swap zone. Okay, take note untuk topik ini. Topik yang aku nak tunjuk next ni penting. Sama ada supply and demand itu masih valid ataupun tidak. Alright, dekat sini clearly ada supply dan demand. Tengok ya. Okey. Kawasan ini ini adalah supply, ini adalah demand untuk kawasan ini, okey, dan ini adalah demand dan ini adalah supply untuk kawasan ini. Jadi kawasan yang sama ini bertukar arah. Okey, jadi pertukaran kawasan, pergerakan ini akan terbentuk apabila tidak mempunyai buyer atau seller yang tinggi. Maksudnya penjual lebih tinggi daripada pembeli ataupun pembeli lebih tinggi daripada penjual. Maka kawasan itu yang sepatutnya menjadi reversal. Betul tak? Kawasan ini patut menjadi reversal. Untuk kawasan ini menjadi reversal lah. Patut dia turun dekat sini. Tapi dia dah menjadi continuation dekat dalam kawasan ini. Dapat tak? Reversal bertukar menjadi continuation. Jadi pertukaran itu dipanggil apa? Swap zone. Supply bertukar menjadi demand ataupun demand bertukar menjadi supply. So benda ni korang boleh detect apabila price tu dah lebih daripada 3 kali masuk kawasan supply ataupun demand. Contohnya dekat kawasan supply ni dah lebih 3 kali. 1, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah lebih daripada 3. So korang kena hati-hatilah kalau dah lebih daripada 3. Sama juga dekat sini, 1, 2, 3, kali keempat tembus. So itu menjadi swap zone. So hati-hati, biasanya memang ramai orang
kena dekat situ. So make sure korang kalau dah lebih daripada 3 kali tu, make sure korang hati-hati. Tunggu confirmation yang aku akan ajar kejap lagi. Breakout, pull back and entry. Aku yakin setup ni, confirmation ni tak susah untuk korang belajar. Yang penting fokus dan nak belajar. Dan satu lagi apa? Tak putus asa. Kalau putus asa, apa jadi ya? Boleh. Aku pun tak tahu nak cakap apa. So, Assalamualaikum. Oleh.